Hai dan salam sejahtera, saya Indam Anaserit dan hari ini saya ingin berkongsi pandangan saya tentang satu isu semasa yang amat penting khususnya kepada rakyat kita di Borneo iaitu Sabah dan Sarawak, iaitu tentang pengambilalihan syarikat penerbangan Maswing oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Isu ini bukan sekadar urusan pentadbiran atau korporat, tetapi menyentuh soal mobiliti rakyat, pembangunan wilayah serta cita-cita autonomi negeri. Jadi, mari kita fahami latar belakang isu ini, analisis impaknya dan kenapa ia perlu diberi perhatian serius oleh seluruh rakyat Malaysia. Untuk makluman semua, pada 13 Januari 2015, Kerajaan Sarawak telah pun mengumumkan secara rasmi bahawa mereka telah mengambil syarikat Maswing dari Malaysia Airlines Berhad. Maswing merupakan syarikat penerbangan komuniti yang selama ini beroperasi di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak. Langkah ini adalah hasil rundingan panjang antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dengan hasrat untuk memberi Sarawak kawalan yang lebih besar ke atas sistem pengangkutan udaranya sendiri. Ini kita boleh dijadikan sebagai salah satu peristiwa yang bersejarah. Dan menurut laporan The Borneo Post bernama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyatakan bahawa tujuan utama pengambilan alihan ini adalah untuk menambah baik perkhidmatan penerbangan jarak dekat, khususnya ke kawasan pedalaman yang sebelum ini kurang mendapat perhatian. Langkah ini juga selaras dengan usaha Sarawak menuju status ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 seperti digariskan dalam Pelan Strategik Post-COVID-19 Development Strategy ataupun PCDS 2030. Okey, Bella, secara peribadi, saya melihat langkah ini sebagai satu strategi bijak dan berani oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Ini kerana pengangkutan udara adalah nadi penting bagi negeri seperti Sarawak yang memiliki bentuk muka bumi yang luas dan mencabar. Pertama, dari sudut perkhidmatan rakyat, ramai penduduk pendalaman seperti di Kapit, Bekelalan dan Boreo hanya bergantung kepada kapal terbang untuk akses kepada pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Dan kuasa kawalan penuh, kerajaan negeri dapat merancang laluan dan jadual yang lebih efektif dan bersifat keperluan, bukan keuntungan semata-mata. Yang kedua pula, dari segi pembangunan ekonomi, sektor pelancongan Sarawak mempunyai potensi besar, tetapi ia masih kurang dieksploitasi kerana kekangan logistik. Dengan syarikat penerbangan sendiri, Sarawak kini boleh membina strategi pelancongan berdasarkan kekuatan lokal seperti eko-pelancongan, budaya etnik dan perayaan tradisi. Yang ketiga pula, kita lihat daripada sudut simbolik, ini menunjukkan kematangan dan keupayaan Sarawak untuk urus tabir sendiri dalam sektor strategik. Ia memberi mesej bahawa negeri ini serius dalam memperjuangkan hak dan kuasa di bawah semangat Perjanjian Malaysia 1963. Namun begitu kita tidak boleh abaikan cabarannya. Kajian oleh Hazanah Research Institute menunjukkan bahawa sektor penerbangan memerlukan sokongan kewangan berterusan, terutama untuk laluan yang tidak menguntungkan. Oleh itu, keberkesanan pengambilan alihan ini bergantung kepada sejauh mana kerajaan negeri dapat mengimbangi antara tanggungjawab sosial dan kelestarian ekonomi. Tambahan pula, pengurusan profesional, latihan juruterbang tempatan, pemilikan pesawat dan kecekapan operasi akan menentukan kejayaan jangka panjang syarikat ini.
Kita tidak mahu ia sekadar menjadi simbol, tetapi gagal dari segi kualiti perkhidmatan. Jadi, apa yang kita dapat simpulkan daripada apa yang dibincangkan di atas adalah pengambilalihan Maswi oleh Kerajaan Sarawak bukan sahaja menandakan perubahan struktur dalam sektor penerbangan domestik, tetapi satu langkah progresif ke arah pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan berautonomi. Ini adalah satu keputusan yang boleh menjadi model kepada negeri-negeri lain jika dilaksanakan dengan telus, cekap dan berfokuskan rakyat. Namun, kerajaan negeri juga perlu memastikan ia tidak membebankan kewangan negeri serta kekal telus kepada rakyat. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus menyokong langkah-langkah yang membawa manfaat jangka panjang kepada pembangunan negara secara keseluruhan, terutamanya dalam memperkasakan wilayah yang sebelum ini sering terpinggir. Sekian saja perbincangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.